Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan mula pengajian kitab Izalatul Iltibas ataupun Izalatul Iltibas bi tawdihi ahkamil haid wal istihadati wan nifas. Himpunan Syekh Salim bin Ahmad bin Abi Bakar bin Muhammad Al-Khatib, anjuran Jabatan Mufti Negeri Sembilang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali amba ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur dan mana-mana yang terlibat, sama ada secara langsung ataupun tidak, dalam menjayakan program pengajian kitab Izalatul Iltibas bi tawdihi ahkamil haidhi wal istihadati wan nifas. Begitu juga kepada muslimin muslimat yang mengikuti pengajian kita pada petang yang mulia ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada petang yang mulia ini. Jadi kita buat dua live. Yang pertamanya daripada Facebook, yang keduanya Telegram. Telegram pun ada. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab Izalatul Iltibas, baca gitulah, Izalatu Al-Iltibas. Kerana hamzah pada iltibas adalah hamzah wasal. Izalatul Iltibas bi tawdihi ahkamil haid wal istihadati wan nifas adalah kitab yang membincangkan tentang darah wanita. Kitab yang membincangkan tentang darah perempuan menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Okey, kitab ni membincangkan tentang darah perempuan menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Kalau kita tengok, dia ada tulis dalam nu ma'aziyadatin nas'alullah an yanfa'a biha 'ala ar-ra'yi sa'id min madhhabil Imam Syafi'i. Maksudnya serta penambahan-penambahan yang mana pengarang dia bermohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat dengan penambahan ini, yang mana penambahan ini sebenarnya adalah menurut pandangan yang tersebar luas lah daripada mazhab Imam Syafi'i. Jadi kita guna teks Arab, kita guna teks Arab. Dan berkenaan dengan darah wanita ni adalah perkara yang cukup penting lah. Perkara yang cukup penting khususnya bagi perempuan. Lebih-lebih lagi perempuan yang mengalami masalah. Perempuan yang ada masalah di dalam haid dia ataupun dalam nifas dia, maka amat penting bagi dia untuk dia mendalami perbincangan berkenaan dengan darah wanita agar ia tidak meninggalkan perkara yang diwajibkan kepadanya dan tidak melakukan perkara yang diharamkan ke atasnya. Kadang-kadang punca daripada seorang perempuan dia tidak mengetahui hukum hakam darah dia, akhirnya dia meninggal perkara yang diwajibkan pada asal ataupun pada hakikatnya darah tersebut bukan darah haid, tapi masih lagi dia tidak sembahyang. Jadi bermakna dia telah meninggalkan perkara yang diwajibkan kepadanya. Dan kadang-kadang dia melakukan perkara yang diharamkan kepadanya. Jadi sepatutnya dia tidak boleh sembahyang lagi, tiba-tiba dia sembahyang dah. Jadi oleh kerana melibat perkara ibadat, adakala benda ni mesti dia buat tapi dia tidak buat, adakala benda ni tak boleh dia buat, tidak boleh dia buat tapi dia buat. Dan banyak lagi benda-benda ataupun ibadat-ibadat ataupun hal-hal tertentu yang berkait dengan darah bagi perempuan. Maka sebab itulah amat penting bagi perempuan mengetahui perbincangan berkenaan dengan darah wanita.
Adapun orang lelaki yang mana kita tengok ramai juga orang lelaki yang mengikuti pengajian kita, sebenarnya orang lelaki penting juga, kerana orang lelaki adalah ketua dalam keluarga. Kadang-kadang orang lelaki menjadi rujukan, maka dia perlu kena mendalami betul-betul supaya ketika dia menyampaikan hukum yang berkait dengan darah wanita, dia tidak tersasar, tidak tersilap. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebelum daripada kita masuk dalam perbincangan buku ni, jadi kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita, agar Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita, dapat kita memahami isi kandungan di dalam buku ini dan dapat kita menghabiskan buku ni. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok yang tadi kita ada baca perkataan ma'aziyadat. Jadi kita dapat faham bahawasanya pengarang kita ni mula-mula dia tulis buku Izalatul Iltibas. Lepas daripada tu dia buat sedikit penambahan. Okey, itu maksud dia. Dia buat sedikit benda penambahan. Dalam Telegram okey, suara. Okey belakang Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pergi kepada boleh kita baca sikit muka surat 9 tu, kita baca muqaddimah dia sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Dia sebenarnya muqaddimah muka surat 7 ada dah. Tak apalah, kita baca saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini wa liyudhhirahu 'ala ad-dini walau karihal musyrikun. Amma ba'd. Okey, adapun selepas daripada itu, fa hadhihi ta'liqat, ini adalah beberapa ta'liq. Qusida minha an takuna mukammilatan li'ibarati izalatil iltibas. Yang dikosakan daripada ta'liq ni, ta'liq itu kalau kita tengok yang bawah tu, nota kaki tu, tu ta'liq. Nanti kita akan tengok yang atas dia batu yang bawah tu. Yang dikosakan daripada ta'liq ini sebagai penyempurna kepada ibarat izalatil iltibas. Patu wa muwaddihan lima yushkilu minha, dan untuk menjelaskan bagi perkara hak yang tidak jelas daripada ibarat izalati al-iltibas. As'alullaha an yanfa'a biha wa bi asliha. Aku bermohon, kata pengarang kita, aku bermohon kepada Allah bahawa memberi manfaat ya Allah dengannya, dengan ta'liqat wa bi asliha, dan dengan asal bagi ta'liqat. Okey, kita ada ta'liqat dan kita ada asal bagi ta'liqat. Asal bagi ta'liqat adalah kitab Izalatu al-Iltibas. Okey, boleh jelas tu sebab ana baca gini ni sebab ada sebahagian daripada ataupun ada ana minta ada sebahagian daripada hak yang mengikuti pengajian kita ni minta terjemah. Untuk akan datang terjemah mudah dijadikan teks ngajar di mana-mana masjid dan seumpamanya. Wa yaj'alaha khalisatan liwajhihil karim. Dan aku bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa menjadilah ya Allah, yaj'ala wa yaj'ala ataf pada yang fa'a, menjadilah ya Allah kembali kepada ta'liqat khalisatan liwajhihil karim, ikhlas bagi zatnya yang maha mulia. Ini sebenarnya benda yang cukup penting lah pengarang kita ajar kepada kita pada muqaddimah dia, supaya kita saat ni tu membaiki niat kita, dan percayalah bahawasanya orang yang ikhlas di dalam menuntut ilmu hak yang didapat akan memberi manfaat kepada dia. Ilmu hak yang didapat akan ada keberkatannya. Ilmu hak yang dia dapat akan ada keberkatannya, akan memberi manfaat kepadanya, sama ada sedikit ataupun banyak. Allah Subhanahu wa taala akan beri keberkatan kepada dia, dan Allah taala akan bagi manfaat kepada ilmu yang dia dapat kalau sekiranya ada keikhlasan. Kerana orang yang ikhlas adalah orang yang bekerja dengan Allah. Allah Ta'ala tidak mengsia-sia hamba dia yang berbuat baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan antara
kita boleh tengok orang hak yang Allah Ta'ala bagi keberkatan pada ilmu dia adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan hanya setakat bagi dia faham, bahkan di sana ada pula orang hak yang nak bertanya dia, orang hak yang nak belajar daripada dia. Ni benda yang cukup penting, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innahu barrun karimun raufur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bar, maksudnya Tuhan yang tidak terputus ihsannya kepada makhluknya. Okey, itu makna bar. Bar ni sebenarnya ada beberapa makna. Antaranya adalah bar adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan yang tidak terputus ihsannya kepada makhluknya. Karim, Tuhan yang maha pemurah. Rauf, Tuhan yang maha pengasih. Rahim, Tuhan yang maha penyayang. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil, dan ia Allah hasbi, maksudnya memadai, yang memadai bagiku. Yang memadai bagiku. Allah Ta'ala sahaja yang mencukupi dan memadai bagiku, kata pengarangnya. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik yang diwakilkan, sebaik-baik yang diserahkan urusan kepadanya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa sallallahu wa sallama ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Kita pergi tengok kepada bab yang pertama, bab haid. Yang mana dalam bab yang pertama ni dia kata wa fihi faslan, ada dua fasal. Al-faslul awal wa fihi thalathatu mabahith. Fasal yang pertama ada 3 perbahasan. Al-mabhathul awal fi ta'rifil haidhi wa asma'ih. Perbahasan yang pertama adalah pada membincangkan definisi haid dan nama-nama haid. Baik, al-mabhathul thani, perbahasan yang kedua adalah alwanu damil haid, warna-warna darah haid, wa ahammi sifatih, dan sifat-sifat hak yang utama, sifat-sifat darah hak yang sifat-sifat hak yang paling utamalah, sifat darah hak yang paling utama. Benda sifat dia hak yang paling utama. Wa hukmis sufrati wal kudrah, dan hukum kekuning-kuningan, was sufrah kekuning-kuningan, kuning, wal kudrah dan keruh. Dia akan bincang. Al-mabhathul tsalits, perbahasan yang ketiga adalah fi waqtil haidhi wa aqallihi wa ghalibi. Pada waktu haid, dia akan bincang waktu haid dan sekurang-kurang haid, wa ghalibi, kebiasaan haid, wa aktsarih, dan sebanyak-banyak haid, wa aqallit tuhri, dan dia akan bincang sekurang-kurang suci, wa ghalibihi, kebiasaan suci, wa aktsarihi, dan sebanyak-banyak suci. Lepas tu al-faslul tsani, fasal yang kedua, wa fihi mabahatan, ada padanya 2 perbahasan. Al-mabhathul awal, perbahasan yang pertama adalah fi ma yahrumu bil haidhi wan nifas, pada perkara yang haram dengan sebab haid dan nifas. Apakah perkara yang diharam ketika perempuan datang haid dan datang nifas? Al-mabhathul tsani, perbahasan yang kedua adalah fi mas'alatai, baca gitu biasanya fi mas'alataini. Apabila idhafah perkataan mas'alataini kepada mudhafun ilaih, maka buang nun. Nunan talil idhafata au nunan talil mudhafa au tanwina, nunan talil i'raba au tanwina mimma tudhifu hadhif ka turisina. Okey, dalam kitab Matan Alfiyah sebut lagu tu. Nun yang menjadi alamat i'rab, begitu juga tanwin, ketika mung idhafah mungkin hadafkan nun ataupun tanwin tersebut daripada mudhaf. Baik. Baca lagu mana? Fi mas'alatai turuwil mani' wa zawalil mani'. Okey, dia akan bincang pada 2 masalah, datang mani' dan hilang mani'. Dan kita akan sapalah. Datang mani', hilang mani'. Maksud datang mani', hilang mani' begini. Seorang perempuan, mani' ni penghalang. Antara mani' adalah haid. Haid ni adalah penghalang daripada sembahyang. Jadi perempuan masuk je waktu zuhur, datang haid. Okey, bagaimana kau sembahyang zuhur wajib, dia kena sembahyang zuhur. Tu dipanggil turul mani'. Manakala zawalul mani' adalah dia datang haid tiba-tiba, ni hari yang ke-7, pukul 3, contoh pukul 3 petang, darah dia berhenti. Okey, bagaimana sembahyang zuhur tersebut? Adakah dia kena buat bagaimana? Itu dipanggil benda zawalul mani', hilang mani'. Okey, sebenarnya cuma perkataan mani' dia bukan khusus untuk haid. Perkataan mani' dia merangkumi segala perkara yang menghalang seseorang daripada mengerjakan sembahyang. Okey, boleh. Contoh gila, mani' gila. Okey, itu antara mani'. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita tengok al-faslul awal, fasal yang pertama. Al-mabhathul awal fi ta'rifil haidhi wa asma'ih. Perbahasan yang pertama pada ta'rif, pada membincangkan berkenaan dengan ta'rif, definisi haid, wa asma'ihi, dan nama-nama
haid. Baik. Cuma nama haid sebenarnya bukanlah penting. Yang penting adalah definisi haid itu sendiri. Nama haid tidak penting sebenarnya. Yang penting adalah definisi haid. Maksud penting tak penting ni adalah bagi seorang perempuan yang ingin mengetahui bagaimanakah kedudukan darah haid dia. Kalau dia tidak tahu nama haid sekalipun tak ada masalah. Dia tidak tahu nama-nama yang diguna dalam bahasa Arab, nama-nama yang diguna oleh orang Arab terhadap haid itu tak ada masalah. Yang penting dia tahu hukum hakam. Okey, boleh faham? Awalan yang pertama adalah ta'rif haid. Katanya al-haidu lughatan as-sayalan. Okey, dia nak bincang perkataan haid nisbah lughah. Maksud nisbah lughah dalam penggunaan bahasa Arab, apa makna haid? Dia haid dalam penggunaan bahasa Arab makna diam dia. Al-haid lughatan pada lughah, maksudnya ai fil lughati, boleh kita kata lughatan nisbah pada lughah, boleh kita guna tamyiz, boleh kita kata mansubun ala naz'il khafid. Hak yang biasa belajar tata bahasa Arab, kalau ana sebut tamyiz, kalau ana sebut mansubun ala naz'il khafid, dia akan faham. Orang yang tidak biasa belajar tata bahasa Arab, dia tidak faham, tapi tak apa. Ni abaikan benda yang tidak faham. Abaikan benda yang tidak faham. Sebab hak yang ni ana akan sebut hanya sepitah lalu sahaja. Baik. Katanya al-haidu lughatan as-sayalan. Haid pada lughah adalah sayalan. Makna benda sayalan mengalir. Yuqalu fil lughati, dikatakan pada lughah. Okey, ni orang cakap pada bahasa Arab. Hadal wadi idza sala wa hadatish syajaratu idza sala samruha. Baik. Telah benda hadal wadi maksudnya idza sala. Orang Arab kata hadal wadi maknanya salal wadi. Maksudnya mengalir wadi. Wadi ni adalah lembah. Okey, lembah. Kita nak faham lembah ni begini. Kita kata bukit tu dia ada celah bukit. Dia panggil ada lorong yang celah bukit sebagai laluan air. Okey, itu dipanggil wadi. Lembah. Bahagian yang menjadi laluan air yang berada di celah di lereng-lereng bukit. Kita bahasa kita cakap benda. Orang luar sikit. Lembah dah. Okey, lembah. Betul Zul Terengganu ke? Ya betul dah. Okey. Hadal wadi. Apa nak hadal wadi? Kita jangan letak makna haid. Jadi wadi maksudnya lembah mengeluarkan darah haid. Bukan begitu. Hadal wadi adalah makna dia salal wadi. Sebab haid pada lughah makna mengalir. Jadi orang Arab ketika dia melihat air mengalir dalam lembah, dia kata benda hadal wadi. Maksudnya salal wadi. Jadi ni nak kabarnya hadha dengan makna sala, sebab haid dalam penggunaan bahasa dengan makna sayalan. Wa hadatish syajarah. Syajarah makna sebatang pokok. Syajarah makna sebatang pokok. Telah mengalir asy-syajarah sebatang pokok. Maksud benda mengalir ai sala samruha. Mengalir oleh getahnya. Kan pokok dia ada getah dia kan. Dah kira pokok benda pun kita pergi toreh pokok, kita lukakan pokok tu getah. Jadi getah tu dipanggil samr. Maka apabila pokok saat ni mengeluarkan getah, orang Arab kata lagu mana? Hadati asy-syajarah. Okey, dengan makna sala samruha. Baik. Hak yang ta'liqat dia, hak yang di bawah tu, kita bukan semua kita baca ya. Melainkan tempat-tempat yang penting sahaja hak yang kita baca. Hak yang tidak penting kita tidak perlu baca. Okey? Ta'liqat kita tidak baca kesemuanya. Kita baca hak yang tempat penting saja. Sebab hak yang pada muka surat 13 ta'liqat dia tu lebih kepada perbincangan berkenaan dengan lughah. Maksudnya tidak berkait dengan hukum hakam haid itu sendiri. Okey, kita tak baca. Qala fil qamus. Telah berkata siapa? Kita nak kata telah berkata siapa. Ni kita tengok siapa pengarang al-qamus. Al-qamus ni yang dimaksud dengan qamus adalah al-qamusul muhit. Karangan Imam Fairuz Abadi. Imam Fairuz Abadi. Dia panggil seorang ulama pakar dalam bidang lughah, Abu Tahir Muhammad bin Ya'qub Asy-Syairazi Al-Fairuz Abadi, wafat pada tahun 817 Hijrah. Dia buat satu qamus
berkenaan dengan bahasa Arab, nama dia adalah Al-Qamusul Muhit. Dan kamus ni dijadikan rujukan. Okey, jadi telah berkatalah pengarang kepada Qamus Al-Muhit dalam Qamus Al-Muhit. Sebab dia khabar, dia nakalkan ataupun dia ambil daripada kitab lughah, kerana kita apabila kita nak bincang sesuatu bahasa, sama ada kita rujuk kepada orang yang pakar dalam bahasa tersebut ataupun kita rujuk buku yang dibukukan, yang diiktiraf membincangkan tentang bahasa tersebut. Antara buku yang diiktiraf yang membincangkan tentang bahasa Arab adalah Al-Qamus Al-Muhit. Okey jelas. Jadi berkatalah kembali kepada Imam Fairuz Al-Fairuz Abadi yang wafat pada tahun 817 Hijrah. Dalam qamus, maksudnya Qamus Al-Muhit, dia kata lagu mana? Wa hadatil mar'atu. Hadatil mar'ah. Telah mengalir darah perempuan. Kan hadar kan makna mengalir kan? Telah mengalir darah perempuan. Tahidu. Okey, tahidu fa'il mudhari' dia. Hadar fa'il madhi. Tahidu fa'il mudhari'. Haidan masdar. Mahidan masdar mimi. Mahadan masdar mimi. Okey, dia panggil masdarun mimiyun. Masdar yang dinisbahkan kepada mim. Masdar yang dimulakan dengan mim. Dia haid masdar biasa. Mahidan mahadan dipanggil masdar mimi. Tak apalah. Orang yang biasa belajar ilmu lughah ataupun ilmu saraf, ilmu tasrif ataupun ilmu sarf, dia akan faham benda yang ana sebut. Ni cuma ana sebut sepitah lalu. Orang yang tidak faham benda yang ana sebut, masdar mimi apa semua sekali abaikan sahaja. Sebab kita nak ra'i juga, mungkin ada hak yang ataupun sebahagian daripada hak yang mengikuti pengajian kita, dia tidak pernah mendalami ilmu tata bahasa Arab. Baik. Jadi dalam masa yang sama, ada sebahagian daripada hak yang mengikuti pengajian kita ni adalah ustaz-ustaz, ustazah-ustazah dan ahli dalam bidang darah wanita sendiri, orang hak yang pandai dah, orang hak yang pakar dah dalam bidang darah wanita, dan ada hak yang penuntut ilmu, hak yang belajar di beberapa buah universiti ataupun jamiah yang terkenal, sama ada dalam negeri ataupun luar negara, hak yang mengikuti pengajian kita pada hari ini. Jadi kita kena sebut juga istilah-istilah tu walaupun sepintah lalu. Okey, sebab ia memberi manfaat kepada penuntut ilmu sebenarnya. Okey, jadi hadatil mar'atu tahidu tu panggil dia fa'il mudhari'. Okey, haidan wa mahidan wa mahadan fahiya haid, maka perempuan itu haid, perempuan yang datang haid. Jadi haid adalah isim fa'il. Jadi kalau seorang perempuan datang haid, kita kata ni haid, perempuan itu adalah perempuan yang datang haid. Dia patut dikata wa haidah. Dia sebenarnya boleh kita kata haid dan boleh kita kata haidah. Haid tidak ada tak marbutah. Tak alamat ta'nis tidak ada. Alamat perempuan tak ada. Sebab haid adalah sifat yang tertentu kepada perempuan, maka dia tidak perlu kepada hak ta'nis, tidak perlu kepada tak ta'nis marbutah. Sebab dia adalah sifat yang khusus kepada perempuan. Orang lelaki tak ada haid. Okey, boleh. Dan sebenarnya perkataan haid adalah lughah fasihah al-masyhurah, sebagaimana yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Imam Nawawi kata hadhihi lughatu al-fasihah al-masyhurah. Lughah yang fusha, yang masyhur adalah haid. Namun ada sebahagian daripada ulama lughah menghikayatkan, menceritakan ada sebahagian daripada orang Arab, tapi ini bukan lughah fasihah dan bukan lughah masyhurah, bahawa sebahagian daripada orang Arab tetap menggunakan isim fa'il bagi perempuan yang haid dengan perkataan haidah. Sebab tu lekok mari wa haidah. Ini boleh tengok dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Min hawaidha. Baru baca hawaidah. Sirah muntahal jumu'. Mamnu' min as-sarf. Alamat kasrah dia adalah fathah. Alamat kasrah. Alamat khafa dia adalah fathah. Wa jurra bil fathati ma la yansarif. Ma lam yudaf aw yaku ba'da al-radif. Itu dalam matan alfiyah. Jarlah dengan fathah isim yang tidak menerima tanwin. Antaranya adalah sirah muntahal jumu'. Hawaid adalah sirah muntahal jumu'. Baik. Jadi daripada perkataan hawaid ni adalah jamak.
Maksudnya kalau perempuan tu ramai datang haid, kita kata lagu mana? Hawaid. Wahuyyad. Wahuyyad sama juga jamak taksir bagi haidah ataupun bagi haid. Okey, boleh faham? Kalau perempuan tu ramai datang haid, kita kata huyyad. Baik. Makna dia benda hadatil mar'ah maksudnya adalah sala damuha. Tu makna dia. Sala damuha. Maksud dia sala damuha mengalir oleh darahnya. Ada sebahagian hak yang ikut ni dia kata saya tak pandai ilmu saraf. Ustaz. Okey, anak kabar dah kita sebut sepintah lalu saja. Sepintah lalu saja. Jadi abaikan benda hak yang tidak faham tu abaikan. Jadi kita fokus benda hak yang lebih penting iaitu berkenaan dengan benda hukum hakam darah wanita. Hak yang benda hak yang tak faham tu abaikan. Okey. Okey, selesai bab makna dia pada lurah. Okey, kita tengok mengikut istilah pula. Wa syar'an dan pada syarak. Apa maksud pada syarak? Haid menurut syarak, maksud dia menurut syarak, menurut istilah syarak. Okey, kalau kita tengok muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok definisi haid secara seperti apa yang disebut di dalam buku kita ni ataupun buku-buku yang lain, dalam Al-Quran tak ada, dalam hadis tak ada, sedangkan sandaran kepada hukum hakam adalah Quran dan hadis. Kalau kita nak cari begini definisi haid memang tidak ada. Tapi kenapa kau pengarang kita kata definisi haid mengikut syarak? Kenapa pengarang kita kata mengikut syarak, sedangkan kalau kita tengok secara nak cari lafaz gini dalam Quran dalam hadis memang tak ada. Kerana definisi ini sebenarnya adalah apa yang difahami oleh ulama setelah daripada mereka itu mengkaji Al-Quran dan hadis. Maksudnya walaupun tidak disebut secara jelas, tetapi setelah daripada dibuat penelitian, setelah daripada dibuat kajian, setelah daripada dibuat kajian terhadap makna bagi darah haid mengikut istilah syarak, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ternyata bahawasanya istilah syarak haid adalah seperti apa yang akan disebut oleh pengarang kita. Okey, boleh faham? Okey, wa syar'an dan pada syarak haid ini adalah damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati fi awqatis sihhah. Dia kata lagu mana? Pada syarak adalah damu jibillah, darah. Okey, yang pertama darah. Jadi kita ingat haid darah. Okey, boleh faham? Haid dia darah. Dalam perkataan ataupun definisi adalah darah, anda nak sebut masalah ni satu. Ni penting bagi orang puang kena tahu. Ada sebahagian daripada orang puang dan minta maaflah kepada hak yang ahli benda hak yang pakar dah haid, hak yang mengikuti pengajian kita ni, ana kena sebut juga masalah ni. Ada apa kita sebut, pastinya ada memberi manfaat kepada orang hak yang baru mengikuti pengajian kita. Yang mana ada sebahagian daripada perempuan di tempat kita, apabila darah di haid dia berhenti, dia tidak sembahyang. Darah haid dia berhenti, dia tidak sembahyang, melainkan dia cukup 24 jam. Jadi dia tidak sembahyang sehingga cukup 24 jam. Jadi dia tidak sembahyang sehingga cukup 24 jam. Cukup 24 jam daripada tempoh berhenti, barulah dia sembahyang. Barulah dia mandi wajib. Maka daripada segi hukum, bagaimanakah perbuatan dia? Jawapan dia, perbuatan dia adalah salah. Perbuatan dia adalah tidak betul. Kerana yang menggugurkan kewajipan sembahyang adalah haid. Okey, definisi haid dia darah. Ketika tidak ada darah, maka tidak ada haid. Apabila tidak ada haid, maka tidak ada yang menggugurkan kewajipan sembahyang. Jadi orang puan kena tahu bahawasanya rupanya antara punca daripada berlaku kesilapan kepada sebahagian daripada perempuan ketika darah dia berhenti tapi belum lagi dia sembahyang, bahkan dia tunggu sehari semalam dulu. Okey, dia tunggu sehari semalam sedangkan darah tak ada dah, baru dia mandi wajib. Rupanya
dia tidak faham apakah definisi haid itu sendiri. Haid ni benda muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama sekali haid adalah darah. Jadi bermakna yang menggugurkan kewajipan sembahyang bagi seorang perempuan adalah darah. Ketika tidak ada darah, maka tidak ada yang menggugurkan kewajipan sembahyang. Maka salah sama sekali bagi perempuan ketika darah dia berhenti dah, masih lagi menunggu sehari semalam untuk mandi wajib dan sembahyang. Ada begitu perempuan, ada begitu orang puan. Haid dia 7 hari, begitu. Tapi apabila haid dah berhenti tak sembahyang lalu sebab dia tunggu 2 hari semalam. Nak pasti betul-betul kering. Tapi tidak pun hak sebahagian daripada perempuan lepas daripada berhenti dah hari dah darah. Tapi tetap dia tidak sembahyang. Jadi orang puan ni masalah yang paling besar sekali, dia tidak memahami benda definisi haid itu sendiri. Haid adalah benda darah. Jadi ketika tidak ada darah maka tidak ada haid. Yang menggugurkan kewajipan sembahyang adalah haid. Apabila tidak ada darah maka tidak ada yang menggugurkan kewajipan sembahyang. Soalannya kenapa masih lagi tinggal sembahyang ketika tidak ada yang menggugurkan kewajipan sembahyang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong tu ada soalan-soalan, nak tengok ada orang soalan. Nanti insya-Allah dalam lebih kurang dalam pukul 5 soalan banyak tak? Ada satu soalan. Okey, kita jawab lebih kurang dalam 5.45 5.55 5 minit kita akan cuba jawab soalan insya-Allah. Okey. Dan pada syarak haid ni adalah dam. Apa makna dam? Darah. Haid ni adalah darah. Darah jibillah. Maksud dia jibillah, darah kebiasaan. Darah tabiat perempuan. Darah ni biasa keluar daripada perempuan. Tabiat perempuan begitu. Sifat perempuan begitu. Tu maksud darah jibillah. Darah yang menjadi sifat kepada perempuan. Apabila sebut kata perempuan, menjadi kebiasaan perempuan ini mengeluarkan darah ini. Okey, boleh faham? Ulama meletakkan haid ni sebagai darah jibillah kerana berpandukan kepada hadis Nabi SAW yang akan disebut oleh pengarang selepas daripada ni, iaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya. Kata Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Hadza syai'un katabahu Allahu ala banati Adam." Dia ada riwayat yang kedua, "Hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam." Ada riwayat hadza syai'un, ada hadza amrun. Kedua-dua riwayat itu adalah riwayat yang sahih. Hadza syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Ini merupakan sesuatu yang Allah Ta'ala telah tetapkan kepada anak perempuan Nabi Adam. Jadi apabila benda ni menjadi perkara yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepada anak perempuan Nabi Adam, maka ia memberi maksud darah ni adalah darah kebiasaan, darah tabiat, darah sifat perempuan. Seorang perempuan keluar darah haid adalah perkara normal, perkara biasa. Hak yang luar biasanya kalau orang puan tu tak datang haid. Hak tu luar biasa. Hak tu kena pergi berubat lah. Kan Amin? Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Darah haid adalah darah kebiasaan yakhruju. Maksud dia yakhruju, yang keluar. Okey, mesti kena keluar. Okey, boleh faham? Perkataan yakhruju mesti kena makna dia benda keluar. Keluar daripada dalam sehingga keluar. Okey. Kalau rasa keluar tapi belum lagi keluar, rasa macam datang dah tapi cek belum lagi ada, maka masih lagi tidak dikirakan haid mengikut mazhab Imam Syafi'i. Jangan mengikut mazhab Hanbali. Sebab kita bincang ni mengikut mazhab Imam Syafi'i. Sebab di sana ada pandangan sebahagian daripada ulama mengatakan apabila perempuan rasa keluar dah darah, walaupun dia cek belum lagi ada rasa keluar dah, maka sudah mengambil hukum haid. Okey, ada pandangan begitu. Tapi tidak mengikut mazhab Imam Syafi'i. Mesti kena keluar. Adakah disyaratkan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah disyaratkan darah saat itu keluar sehingga di luar faraq? Ataupun kalau darah keluar tapi kalau tidak sampai di luar faraq, maksudnya kalau dia pakai spender tu darah belum lagi keluar sampai kat spender, tapi kalau dia cek ada dah dalam kawasan faraq dia, boleh faham? Sekali lagi soalan dia. Maksud keluar ni, adakah disyaratkan keluar sehingga di luar faraq? Maksud dia di luar faraq sehingga kalau dia pakai spender tu kena dah di spender dia. Okey, boleh faham? Kena habis dah di kain dia. Ataupun tidak disyaratkan kepada tahap tersebut.
Okey. Mengikut apa yang dijelas oleh beberapa orang ulama fiqh mazhab Imam Syafi'i, antaranya Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab fatwa dia, bahawasanya tidak disyaratkan keluar sehingga di luar. Asal kata keluar daripada bahagian dalam sehingga kepada zahir farak, walaupun tidak keluar sampai ke ada pada spender, maka perempuan itu dikirakan sebagai perempuan yang haid. Darah itu dikirakan sebagai darah haid. Okey. Manakah atau apakah sandaran ataupun apakah dalil kepada pandangan ini? Okey, boleh faham Zul? Apakah dalil kepada pandangan ini? Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid." Mereka itu bertanya kepadamu ya Muhammad tentang darah haid. Katalah ya Muhammad, darah haid kotor. Maka hendaklah kamu mengasing, hendaklah kamu menjauhi wanita ketika dia datang haid. Okey. Berarti molek Jadi Allah Taala melarang kepada suami bersetubuh dengan isteri ketika isteri datang haid kerana darah saat itu kotor. Okey, ketika darah keluar di dalam farak, walaupun tidak keluar pada spender, ada kekotoran ke tak? Kotor ke tak? Maksudnya kalau dia bersetubuh kotor ke tak? Kotor. Jadi darah yang keluar walaupun tidak keluar sampai di luar telah dihukumkan sebagai darah haid. Okey, boleh faham? Satu. Cuma satu lagi boleh kita hak ni kita kena sebut juga. Perempuan bilakah ketepatan waktu turun darah ataupun waktu datang darah, ia tidak tahu. Okey, betul-betul tepat masa mana keluar darah dia tidak tahu. Betul tak gitu? Tidak tahu. Bila masa datang darah? Tiba-tiba tengok ada. Bila keluar darah pun tak tahu. Ada sebahagian. Tapi bukan semua, ada sebahagian perempuan dia sedar darah keluar. Ada sebahagian tak sedar, ada darah dah. Masa mana keluar? Galik sangat main aset. Galik sangat main aset apa tak sedar? Sebagai contoh. Ada dah. Bila keluar? Okey, kata ulama, perempuan dia mengambil hukum haid ketika dia tahu adanya darah. Maksudnya ketika dia tahu adanya darah, maka di situlah bermulanya hukum haid baginya. Jadi bermakna hak yang di luar pengetahuan dia tidaklah dibebankan kepada dia untuk dia tahu. Kalau dibebankan, mampu tak orang puan tahu? Tidak, perempuan tidak mengetahui, tidak mampu untuk mengetahui benda hak yang tidak mampu untuk dia tahu. Okey, boleh faham? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keluar min aqsa rahimil mar'ah, daripada pangkal rahim perempuan. Keluar daripada benda pangkal rahim perempuan. Dia pangkal ni hujung. Bahagian hujung rahim perempuan. Dia panggil aqsa. Asal makna aqsa ni jauh, paling jauh. Aqsa lawang dia adna. Okey, boleh faham? Kita aqsa maknanya paling jauh. Disebab aqsa isim tafdhil. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Tuhan yang memperjalankan hambanya pada malam, pada satu malam daripada Masjidil Haram kepada Masjid Al-Aqsa. Masjid Aqsa maksud yang paling jauh. Baik. Sebahagian daripada ulama mengatakan ayat ni juga memberi isyarat bahawasanya akan terwujudnya Masjid Nabawi. Sebab perkataan Aqsa isim tafdhil, lebih jauh, bermakna ada satu masjid lagi yang besar ganjaran dia, besar kelebihan dia, yang jauh tapi tidaklah sejauh Masjid Al-Aqsa. Jauh daripada Masjidil Haram tapi tidaklah sejauh Masjid Al-Aqsa. Itu makna Aqsa. Aqsa ni lebih jauh. Maksudnya kalau kita kata pangkal, penghujung rahim perempuan. Okey, perempuan dia ada rahim. Jadi bermakna kalau perempuan yang melakukan proses buang rahim terus. Istiqsal ar-rahim. Buang terus rahim, tak ada langsung. Dia ada orang buang, orang puang dia buang satu bahagian daripada rahim. Ana pun tak faham, tak reti juga istilah dia. Cuma kita tahulah istilah dia. Dia buang sebahagian daripada rahim, ada hak yang buang terus rahim. Orang puang ada buang terus rahim. Masalah rahim dia buang terus, tak ada rahim. Maka tak ada darah haid. Kerana dia tak ada darah haid, kerana tempat keluar darah haid tidak ada. Jadi kalau ada juga darah, maka darah tersebut dihukumkan sebagai darah istihadah. Okey, boleh faham. Tapi kalau hanya buang sebahagian daripada rahim, nasallallahu as-salamata wal afiyah, kita bermohon kepada Allah
agar Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita, memelihara kita daripada perkara-perkara tersebut. Jadi kalau perempuan buang sebahagian satu juzuk daripada rahim dia, okey, boleh faham? Buang satu juzuk daripada rahim dia, kalau keluar darah masih lagi dikirakan darah tersebut sebagai darah haid kalau cukup syarat haid. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia keluar daripada rahim perempuan. Darah haid ni adalah darah yang keluar daripada pangkal rahim perempuan. Keluar daripada pangkal rahim perempuan. Jadi bermakna darah yang keluar daripada hidung perempuan, tekah perempuan darah hidung main tengah panas. Hak yang keluar daripada telinga perempuan sebab tindik subang banyak sangat. Tindik subang pakar subang hak mak. Ni subang ni. Kita orang luar panggil dia. Subang Ni subang. Subang Jadi berat sangat sampai ke darah. Darah linga berat sangat setengah kilo subang aja. Okey, adakah darah haid? Tidak. Sebab darah haid adalah mesti kena yakhruju min aqsa rahimil mar'ah. Okey, boleh faham? Lepas tu tangan dia darah sebab siang bawang. Tangan dia darah sebab siang ikan. Kaki dia darah sebab sepak tunggunya. Contoh. Lepas tu ni, tumit dia darah sebab pakai kasut ketat sangat. Sebagai contoh kan. Tu bukan darah haid. Sebab darah haid adalah darah yang keluar min aqsa rahimil mar'ah. Daripada pangkal rahim perempuan. Jadi apabila kita faham pangkal rahim perempuan, jadi bermakna darah ni khusus kepada perempuan. Orang lelaki tak ada darah haid. Ini cari lah. Kalau tubik darah tu bahan pacak benarnya. Kena ketik litoh. Kalau ada darah orang lelaki. Baik. Fi awqatis sihah. Di dalam waktu-waktu sihat. Maksud dia waktu-waktu sihat, darah ni keluar bukan kerana sakit. Bukan kerana seorang perempuan saat ni itu ada sakit, sebagai contoh, ada kanser rahim, sebagai contoh, nasallallahu as-salamata wal afiyah, sebagai contoh. Baik. Okey, itu definisi darah haid. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Hak yang di dalam benda ziyadat dia ataupun ta'liqat dia kita tidak baca sebab benda hak yang kita sebut saat ni tu, hak yang kita hurah tu sebenarnya begitulah kesimpulan apa hak yang disebut di dalam ta'liqat. Okey. Seterusnya katanya wal aslu fihi ayatu wa yas'alunaka 'anil mahid. Wal aslu dan asal padanya pada haid. Asal di sini adalah asal mengikut istilah ulama. Maksud asal di sini adalah dalil. Asal dengan makna dia dalil. Wal aslu maksudnya dia wad dalilu fil haid, dalil pada haid. Mana dalil berkenaan dengan haid ni adalah ayatu wa yas'alunaka 'anil mahid. Okey, kita baca gitu baca idhafah. Ayatu idhafah kepada wa yas'alunaka 'anil mahid. Ayatu wa yas'alunaka 'anil mahid. Ayat wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka itu bertanya kepadamu ya Muhammad tentang mahid. Tadi kita cerita dah kan, mahid adalah antara masdar bagi hadha yahidu. Hadat tahidu. Haidan mahidan mahadan. Bukan muhadanah, mahadan tadi yang. Baik. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Surah Al-Baqarah ayat 222. Zat tak ada kitab? Ada? Tak ada. Tak cukup ke? Tak cukup. Berapa tak cukup? Banyak. Tapi kita potong stick semula. Ambil Anissa. Baik. Pada muka surat 40 kitab Izalah ta'liq 3, jika dimasukkan kapas tengok ada darah sudah dikira haid walaupun tak keluar hingga tempat wajib basuh ketika istinja. Okey, jadi jelaslah. Yang saat ni kita cerita dah kan. Nanti kita tengok semula soalan-soalan tu kita tengok semula lepas daripada ni. Baik. Wa yas'alunaka 'anil mahid, patu al-ayata. Al-ayata tu boleh baca banyak i'rab. Cuma kita baca al-ayata kerana kita i'rab dia jadi maf'ulun bih bagi fa'il yang dihadzaf. Maksud dia tammimil ayah. Sempurnakan ayat tersebut. Mana ayat tersebut? Wa yas'alunaka 'anil mahid. Patu qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathhurn. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah.
Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Okey, itu maksud al-ayah. Sempurnakan ayat tersebut. Okey. Okey, itu dalil daripada Al-Quran. Okey, mana dalil daripada hadis pula? Wa khabarus sahihain. Wa khabaru ataf pada ayat tu. Dan dalil pada haid adalah khabar maksudnya hadis. Khabar maksudnya hadis as-sahihain. Dia khabar dengan hadis adalah muradif. Makna yang sama. Hadis as-sahihain, dua sahih. Yang dimaksud dengan dua sahih di sini adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Walaupun di sana ada kitab-kitab sahih yang selain daripada Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Di sana ada Sahih Imam Ibn Khuzaimah. Di sana ada Sahih Imam Ibn Hibban. Tetapi apabila itlaqkan sahihain, maka dia merujuk kepada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Okey, boleh faham? Apabila diitlaqkan, apabila disebutkan perkataan sahihain, maka akan merujuk kepada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Okey, wa khabarus sahihain, dan hadis as-sahihain Bukhari dan Muslim, wa ghairihima ataf pada as-sahihain, dan selain daripada Bukhari dan Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, bahawasanya Aisyah radhiyallahu taala anha telah berkata, ia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil haid, Rasulullah bersabda tentang haid. Rasul kata mana? Hada syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Ini merupakan sesuatu yang Allah Taala telah tetapkan kepada anak perempuan Nabi Adam. Cerita dia panjanglah cerita dia. Cerita dia adalah ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan Aisyah daripada Madinah ke Mekah tujuan untuk mengerjakan haji, sampai di satu tempat nama dia Sarif, yang mana tempat tersebut dekat dah dengan Mekah, dalam angin dia bawang angin. Siapa? Okey, dalam beberapa kilometer lagi, dah jauh dah lah. Tiba-tiba Aisyah nangis Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dalam tempat Aisyah saat itu. Rasul tanya, sebab mana nangis? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah anufis maksudnya dia, adakah awak datang haid? Baik. Kata Aisyah, ya. Kata Rasulullah, hadza syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Jadi Rasulullah cuba menghiburkan hati Aisyah. Jadi Aisyah apabila datang haid, dia kata dia nak haji lah, padahal lagi nak pergi haji. Nangis ha. Okey, betul. Gitulah orang puan kan biasa gitu kan. Mula ada orang puan yang dah tahu ni. Baik. Jadi benda yang dia nak tak dapat, nangis ya. Okey, biasa lah. Itu ada orang puan dah kan. Jadi Rasulullah cuba hiburkan hati Aisyah. Rasulullah katakan, hadza syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Jadi bermakna hadis ni dijadikan dalil berkenaan dengan haid. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya thaniyan, yang kedua, asmaul haid, nama-nama haid. Walil haidi 'asharatu asma'. Nak baca kan Zul? Asyaratu asma'in ke asyaratu asma'a? Boleh baca belaka dua. Asma'in boleh baca, asma'a pun boleh baca. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an tu bukan. Silap. Dia asma'in ke asma'a? Dia asya' baru hak yang boleh baca dua kan? Asya'in boleh baca kan? Asyaratu asma'in sammaitumuha antum. Asma' sammaitumuha antum. Okey. Kerana dalam Quran Tuhan kata kan, ana tukar di antara asma' dengan asya'. Okey. Baca dengan asma'in melainkan kalau dia nama perempuan tu lain. Kalau nama perempuan barulah asma'a. Okey jelah. Walil haidhi 'asharatu asma'in wa hiya kal'ati. Haid ni ada 10 nama. Maksudnya dalam penggunaan bahasa Arab ada 10 kalimah digunakan kepada makna haid. Okey, wahya kal'ati, iaitu seperti berikutnya. Al-ati ni seperti yang akan datanglah. Mana? Yang pertama, awalan al-haidu. Yang pertama haid. Wa huwa ashharuha. Haid yang paling masyhur daripada banyak-banyak nama haid. Wa minhu, dan daripadanya, maksudnya daripada haid ni, maksudnya nama haid adalah haid qauluhu sallallahu alaihi wasallam, inna damal haidhi damun aswadu yu'raf.
Sesungguhnya darah haid adalah darah hitam yu'raf yang dikenali. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i dalam kitab At-Taharah. Tengok nota kaki dia ada sebut. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya darah haid ini adalah darah hitam yang dikenali. Tengok Rasul guna perkataan damal haid. Jadi haid ni adalah maksudnya darah perempuan itulah. Yang keduanya at-tamth. At-tamthu. Qala al-Farra' at-tamthu dam. Berkata oleh Imam Farra'. Imam Farra' ni adalah seorang ulama lughah. Dia kata at-tamthu ialah ad-dam. Tamth makna dia darah. Jelas? Walidha qila idza tadall bikra, kerana demikian itulah, kerana mana? Kerana at-tamth dengan makna darah. Okey, lidzalika likauni at-tamthi likauni at-tamthi bimakna dam. Okey, qila dikatakan, maksudnya dikatakan fil lughah, pada lughah. Idza tadall bikra, apabila memecahlah ia kembali kepada lelaki. Al-bikra akan anak dara. Orang lelaki dia memecahkan anak dara, maksudnya dia memecahkan dara anak dara. Okey. Tamathaha. Orang-orang Arab kata gitu. Lelaki yang memecahkan dara anak dara dikatakan tamathaha. Maksudnya tamathaha ai admaha. Admaha maksudnya dia mengeluarkan darah. Di admaha ni maksudnya adalah kinayah daripada persetubuhan yang menyebabkan berdarahnya seorang perempuan. Okey, itu maksud admaha. Admaha daripada adma. Dam makna darah. Qala Allah Ta'ala, berfirman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Kita tak makna biasa kan tidak disentuh. Benda perempuan dalam syurga memang cukup terjaga, tidak disentuh oleh ins manusia wala qablahum, sebelum mereka itu, sebelum daripada suami-suami dia, sebelum daripada lelaki yang berada dalam syurga, dan tidak disentuh juga oleh jin. Manusia sebelum daripada tu, jin sebelum daripada tu tidak menyentuh pun perempuan tersebut. Maksudnya perempuan itu adalah perempuan yang cukup-cukup suci, perempuan yang cukup-cukup bersih. Okey, kita tak makna begitu, tapi perkataan yatmithunna wa matha yatmithu yatmithu ni, yatmith dia makna dia sebenarnya adalah kinayah daripada memecahkan dara, ataupun kita cakap kinayah daripada jima' yang membawa kepada keluarnya darah bagi perempuan hak yang anak dara. Maksudnya belum lagi disentuh mana-mana lelaki dan mana-mana jin perempuan tersebut. Sucinya perempuan yang menjadi penghuni syurga. Okey. Yang ketiga al-Iraq. Di Iraq, hak tu negara Iraq. Ni Iraq dengan kaf. Wa minhu arakatil mar'ah, dan daripadanya arakatil mar'ah. Arakatil mar'ah, orang Arab kata kan arakatil mar'ah ai hadat, telah datang haid. Orang Arab kata arakatil mar'ah dengan makna dia hadat. Fahiya arik, maka iaitu perempuan saat itu arik, perempuan yang datang haid. Wan nisa'u awarik, perempuan-perempuan awarik. Awarik adalah jamak daripada arik. Okey, ni bahasa bahasa kita baca cepat ad-dhahik. Dalam bahasa Arab guna perkataan dhahik digunakan juga kepada makna haid. Yuqal dhahikatil mar'atu idza hadat, telah datang haid oleh perempuan. Tu idza hadat. Wal mar'atu dhahikun, perempuan dhahik. Okey, dhahik maksudnya perempuan datang haid. Tapi ad-dhahk ada makna suka, tapi ada makna datang haid. Baik, al-i'sar makna haid juga. Wa minhu qauluhum al-ikbar. Al-ikbar makna haid juga. Wa minhu akbaratil mar'ah idza hadat, mengeluar darah haid. Wal mar'atu mukbir, perempuan yang sedang datang darah haid. Al-i'sar wa minhu qauluhum a'saratil mar'atu ay dakhalat fil haid. Orang Arab kata dia a'saratil mar'ah ay dakhalat fil haid, masuk dalam haid. Wal mar'atu mu'sir, perempuan mu'sir maksudnya perempuan datang haid. Ini orang yang tidak biasa belajar bahasa Arab memang nampak payah sikit ni kan. Tapi orang yang belajar bahasa Arab, biasa belajar bahasa Arab mudah. Tapi kita baca hak yang tak biasa belajar bahasa Arab, abaikan benda ni. Baik. At-tams bisinil muhmalah, baca dengan sin yang tidak ada titik. Tams dengan sin, tak ada titik. Kalau sin ada titik dia panggil shin. Wa minhu imra'atun tamis ay haid, perempuan tamis dengan makna perempuan yang datang haid. Ad-diras wa minhu darasatil mar'atu, baca dengan darasa. Darasatil mar'atu maksudnya datang haid. Jangan tak mana telah belajar seorang perempuan. Bukan.
Darasatil mar'atu darsan. Datang haid, darsan adalah masdar dia. Wa durusan, masdar dia juga. Wal mar'atu daris, perempuan yang datang haid. Al firaq dengan kaf. Wa minhu imra'atun farik, seorang perempuan yang datang haid. Idza hadat, apabila datang haid, fatahaqqaqal bulugh, maka nyata jelas oleh balik dia. Apabila datang haid, jelas balik dia. Okey, yang ke-10 nifas. Nifas dalam penggunaan bahasa Arab, haid juga dipanggil sebagai nifas. Wa minhu qauluhu alaihi salatu wassalam, antaranya adalah perkataan Rasulullah kepada Aisyah, anafisti, baca gitu itu bukan anafusti, bukan anafisti boleh, ataupun anufisti boleh, baca dua. Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim menyebut, mana pula baik, Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim menyebut bahawasanya anafisti ataupun anufisti wahwa fi bi fathin nun wa dhammiha, baca dengan fathah nun ataupun dhammah nun, baca dengan fathah nun ataupun dhammah, bagi atas ataupun bagi depan. Lughatani masyhuratan, dua lughah yang masyhur. Al-fathu afsah, fathah yang lebih fasih, jadi ana. Wal fa maksuratun fihima, fa dikasrahkan pada keduanya. Boleh tengok dalam kitab Syarah Sahih Muslim ketika Imam Nawawi membincangkan hadis ini. Baca lagu mana? Anufisti ataupun anafisti. Boleh baca dua. Maksud dia anafisti ay hidti. Rasulullah tanya kepada Aisyah, anufisti ataupun anafisti, adakah mu datang haid? Kita maksud hidti, adakah mu datang haid ketika Aisyah nangis tu? Okey. Wa ma yuqal, dan apa yang dikatakan min anna kathratal asma'i tadullu ala syarafil musamma amrun aghlabi. Kalau kita tengok, banyaknya nama haid. Betul tak banyak? Banyak nama haid. 10 nama. Dan ada sebahagian ulama kata 15 nama. Dalam nota kaki dia ada sebut 15 nama. Dan dia biasa kaedah dalam bahasa Arab, banyak nama menunjuk di atas mulianya musamma. Banyak nama menunjuk di atas mulianya musamma. Okey, boleh faham? Banyak nama menunjuk di atas mulianya musamma. Musamma ni adalah suatu yang dinamakan dengan nama tersebut. Maka apabila kita faham bahawasanya haid ni bukan benda mulia, bukan benda keji, lepas tu banyak nama, rupanya kaedah mengatakan banyak nama menunjuk di atas mulianya musamma adalah kaedah aghlabiyah sahaja. Kaedah kebanyakan begitulah, tapi bukan keseluruhan, bukan kaedah muttaridah, bukan kaedah yang berterusan begitu. Ni kaedah benda aghlabiyah sahaja. Sebab itulah dikatakan wa ma yuqal, apa yang dikatakan min anna kathratal asma'i tadullu ala syarafil musamma, bahawasanya banyak nama menunjuk di atas mulianya musamma adalah amrun aghlabi. Benda perkara yang kebanyakan sahaja. Kebanyakan begitulah. Sebab benda waqad tadullu, terkadang menunjuklah ia kathratul asma' alal khissah, di atas kehinaan, di atas keji. Kama huna, seperti di sini, iaitu haid. Haid kan nama dia banyak. Kalau menunjuk kata haid itu mulia. Okey, boleh. Wallahu a'lam. Okey. Jadi untuk hari ni kita berhenti sini dulu. Kita lebih dah. Daripada pukul 6, lebih dah 2 minit. Kita nak ambil masa 3 minit aja kita untuk jawab soalan, insya-Allah. Jadi mana hak yang rasa ada ada kerja tu, bolehlah undur diri dulu. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada kita keberkatan, kefahaman terhadap apa yang kita bincang. Okey. Kita tengok soalan sekejap untuk kita jawab. Okey, waalaikumsalam. Haid sampai 15 hari. Haid sampai 15 hari. Macam mana tu Ustaz? Adakah tu darah penyakit atau memang Sampai 15 hari. Dan wajib untuk solat setelah limpas 15 hari walaupun darah haid belum berhenti. Okey, jadi dikata haid dia 15 hari. Soalannya, adakah kesemua tu darah haid ataupun darah penyakit? Lepas tu kalau lebih daripada 15 hari, macam mana pula dia nak buat? Okey, masalah ni sebenarnya perlu kepada perincian. Masalah ni sebenarnya perlu kepada perincian yang kita akan bincang perinciannya dalam ketika kita akan bincang tempoh haid. Nanti apabila kita bincang tempoh haid, kita akan bincang perincian ni. Sebab perincian ni adalah perincian yang penting. Sebab kalau kita tengok ramai di kalangan orang kita faham kalau darah keluar lebih daripada 15 hari, maka 15 hari itu adalah haid. Hari yang ke-16 tu adalah istihadah.
sebenarnya ini adalah tidak betul. Dan kita akan bincang dan kita akan sebut apa alasan dia. Baik. Jadi hak ni kena perlu kepada perincian. Ada perincian dia lah. InsyaAllah esok kan? Esok kita akan bincang. Okey. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jelaskan maksud fatrah dan keadaannya. Okey, maksud fatrah. Fatrah ni adalah fatrah ni maksud ni begini fatrah. Fatrah ni adalah tempoh berhenti mengalir darah. Tapi kalau perempuan tu cek masih lagi ada darah di dalam kemaluan, tu dipanggil fatrah. Dia gini, perempuan ni dia datang darah, okey, dia datang satu daf'ah. Maksud dia satu daf'ah. Kita kata tubik sekali, lepas tu berhenti, tubik pula. Lepas tu tubik pula. Okey, daripada daf'ah yang pertama kepada daf'ah yang kedua, daripada tubik yang pertama dengan tubik yang kedua berhenti sekejap, tapi kalau kita cek masih lagi ada darah, kita ni orang puang lah. Kita cek ni maksud orang puang cek masih lagi ada darah, tu dia panggil fatrah. Tapi kalau dia cek tak ada darah, maka tu dipanggil naqaq. Okey, jelas ha? Kalau darah awal bulan tapi sikit, lepas 3 hari berhenti, lepas tu hari ke-14 keluar banyak sampai hari ke-19. Okey, masalah ni sebenarnya perlu kepada perincian juga. Jadi bukan boleh kita jawab mudah. Kita jawab okey, hek gini. Bukan boleh kita jawab gitu. Bukan, perlu kepada perincian. Perlu kepada perincian. Kalau Dr. Syamsiah ke apa, kena tanya banyak. Kena tanya banyak. Tanya ni. Dah sama juga masalah ni kena tanya banyak. Tapi alhamdulillah, orang lelaki dia mempunyai kesabaran yang tinggi. Tanya banyak tak apa. Jadi kena tanya dulu. Lagu mana kena tanya dulu. Sebab kita tak boleh terus jatuhkan hukuman. Dan kita tidak boleh terus menghukum. Kita tidak boleh kata gini gini bukan, tak boleh. Bahkan kita kena ambil penjelasan dulu. Dan benda ni kita akan jelaskan lepas daripada ni. Dan lepas daripada ni kita akan bincang belaka. Sama ada soalan yang pertama tadi dan soalan yang kedua kita akan bincang belaka. Okey, tak ada dah. Jadi untuk hari ni kita berhenti sini dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وفيكم جميعا.